pagi dan salam Malaysia Madani. Jadi buka tirai bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia bersama kami berdua. Saya Nur Saliha Azmi. Hai, Assalamualaikum. Saya Pasha Rahim. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan yang sihat, sejahtera. Seperti biasa kita akan bersiaran selama 1 jam, Saliha, secara langsung dari Wisma Bernama, dan hari ini ada topik yang menarik yang kita akan kongsikan bersama anda. Mungkin satu topik yang jarang-jarang kita dengarkan. Itulah apa cerita, Saliha? Okey. Saya sebenarnya kan semalam bersiap-siap jugalah ya. Jadi sempat kita menjengah album-album lama. Masih kecil-kecil dulu ada gambar-gambar yang lama. Tapi saya terfikir juga ya, macam manalah gambar-gambar lama ni kita nak jaga. Jadi itu rasanya kena juga dengan topik hari ni, Masya. Kalau selalunya lah, kalau rajin-rajin ataupun mungkin kalau di rumah ada scanner, bolehlah kita imbas ataupun kita scan dan simpan gambar tu secara digital. Walau bagaimanapun, kadang-kadang kita dah simpan gambar-gambar lama dalam album. Lepas tu kita dah masukkan dalam album tu, kita simpan terus dekat atas rak buku tu, dah tak tersentuh lagi. Tapi Saliha, itulah antara yang menarik. Untuk hari ini kita akan kongsikan bersama anda apakah antara cara-cara sebenarnya kita boleh menyimpan ataupun kita boleh memelihara dan juga memelihara gambar-gambar dan juga dokumen-dokumen lama. Tapi kena tunggulah. Jadi anda kena terus melekat dan terus setia dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Kita akan bincangkan topik berkenaan tentang memelihara gambar dan juga dokumen. Nah, pastinya ada tetamu yang istimewa lah di studio. Kita nak bawakan bersama dengan kita ya, Pasha? Pastinya, Saliha. Okey, macam biasa kita nak kongsikan sedikit petikan berita daripada portal bernama.com. Apa dia, Saliha? Okey, dan seperti biasa suka untuk kita berkongsi bersama dengan anda dari petikan portal bernama.com. Hari ini kita nak bercerita kisah sedikit tentang kartel beras. Dan di antara perinciannya, Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan, KPKM Menerusi Kawal Selia Padi dan Beras akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC bagi menjalankan siasatan berhubung dakwaan sindiket kartel dalam industri beras negara. Dan juga Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, siasatan berkenaan dijangka mengambil masa kerana MyCC perlu memahami secara keseluruhannya struktur industri terlebih dahulu. Dan juga kita bercakap tentang isu ini, aspek rantai makanan di sektor padi juga melibatkan beberapa peringkat. Justru siasatan perlu dilakukan secara terperinci dan juga menyeluruh. Dan kita tahu apapun siasatan ataupun berita yang dikeluarkan, pastinya siasatan yang terperinci perlu dilakukan terlebih dahulu untuk kita mengetahui apa puncanya, bagaimana ianya terjadi, dan diharapkan perkara ini dapat diselesaikan dengan baik. Itu dia. Dalam berita lain pula, seramai 1,197 orang calon simpanan telah pun diserap jawatan tetap di Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi ini adalah berikutan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ataupun SPA telah pun meluluskan pelantikan itu bermula daripada September tahun lalu hingga Januari. Dalam kenyataan KKM, mereka memaklumkan pelantikan itu melibatkan seramai 857 calon pegawai perubatan dan juga 340 pegawai farmasi. Dan pelantikan ini adalah bagi mengisi kekosongan jawatan selepas selesai urusan 1,508 calon simpanan pegawai perubatan dan juga pegawai farmasi fasa pertama yang telah pun melapor diri untuk bertugas pada 18 Disember lepas. Dan dimaklumkan juga penempatan lantikan tetap telah pun dijalankan menerusi sistem e-placement, iaitu sistem e-houseman, dan untuk calon pegawai perubatan dan sistem e-pharmacist ini telah pun membuat pemilihan penempatan masing-masing untuk tujuan pengesahan melapor diri bertugas. Dan ialah bagi mereka yang tidak membuat pemilihan penempatan dalam tempoh yang tetapkan, pelantikan tersebut akan terbatal. Jadi mungkin dengan pelantikan tetap, jawatan tetap di KKM ni dapatlah sikit sebanyak membantu kesesakan di hospital-hospital kerajaan. Dan apapun tahniah diucapkan dan selamat berkhidmat untuk negara dan juga rakyat. Ya, dan saya kira kalau daripada calon simpanan anda mendapat orang kata apa tetapnya, pastinya akan juga bagi motivasi untuk bekerja dengan lebih baik di masa akan datang. Okey, dan itu berkaitan tentang apa yang berlaku di Kementerian Kesihatan Malaysia, dan seterusnya kita nak berkongsi juga berkenaan tentang
tarif air. Apa yang akan kita kongsikan hari ini berkenaan tentang tarif Bil air? air kita akan menjadi lebih mahal ke Saliha? Mungkin tidak, mungkin tidak ataupun mungkin ya. Jom kita kongsikan perinciannya pelarasan taraf air baharu bagi pengguna domestik, bukan domestik ini di Terengganu Pasha. Okey. Ya, Maknanya kita tak terlibat lah ataupun belum lagi mungkin. Betul, berkuat kuasa pada 1 Februari di Terengganu pelarasan taraf air baharu bagi kategori pengguna domestik dan bukan domestik di Terengganu akan berkuat kuasa pada 1 Februari depan. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air Terengganu Sdn Bhd, Abdul Karim Endok berkata, tarif baharu itu yang naik antara 8 sen hingga 18 sen bagi setiap meter padu mengikut kadar penggunaan adalah termasuk caj elektrik sebanyak 8 sen yang sebelum ini diserap ke dalam kos operasi 1, dan juga pengguna domestik bagi bacaan meter kosong hingga 20 meter padu akan mengalami kenaikan daripada 42 sen kepada 58 sen, dan manakala bagi bacaan melebihi 20 meter padu hingga 35 meter padu kadar baharu ialah 83 sen berbanding 65 sen sebelum ini. Baik, tapi itulah dia sebenarnya apa-apa kadar kenaikan tarif sebenarnya tidak bolehlah sepatutnya tidak boleh dianggap sebagai satu beban. Tetapi dianggap sebagai salah satu cara untuk menaik taraf dan juga menambah baik perkhidmatan. Ya, okey. Apa-apa pun untuk berita yang lebih lanjut layari portal bernama.com, dan macam biasa Saliha kita nak kita nak tinjau agaknya macam mana ramalan cuaca untuk hari ini dan seterusnya bersama teman penyampai dari Bilik Berita. Kembali selepas ini. Assalamualaikum, salam hormat dari Bilik Berita. Isteri bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin, Puan Naimah Abdul Khalid akan didakwa di Mahkamah Session di Kuala Lumpur hari ini susulan siasatan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Semakan dalam sistem e-filing, Mahkamah mendedahkan bahawa kes itu akan disebut di hadapan Hakim Azura Alwi pada 9 pagi. Warga emas berusia 66 tahun itu akan didakwa di bawah Akta SPRM. Namun butiran lanjut tidak dinyatakan. Pada 10 Januari lepas, Puan Naimah dan 2 anak lelakinya hadir ke Ibu Pejabat SPRM untuk memberi keterangan serta membantu siasatan agensi anti rasuah itu terhadap Tun Daim yang juga seorang ahli perniagaan. Sebelum ini, Pengarah Bahagian Pencegahan Pengubahan Wang Haram SPRM, Datuk Muhammad Zamri Zainul Abidin mengesahkan kenyataan telah diambil daripada isteri dan anak-anak lelaki Tun Daim untuk membantu siasatan di bawah Undang-Undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram. SPRM turut menjelaskan bahawa siasatan ke atas Tun Daim adalah berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada kertas Pandora dan kertas siasatan bagi kes itu telah dibuka pada Februari tahun lepas. Baik, kita telah mendapat isyarat untuk ikuti perkembangan terkini di perkarangan mahkamah bersama Zanariah Norzin yang berada di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Silakan Zana untuk laporan terkini di sana. Hadir pada pukul 8.30 pagi tadi dan pertuduhan terhadapnya akan dilakukan di Mahkamah Session 9 dan pertuduhan akan disebut di hadapan Hakim Azura Alwi sebentar lagi. Yang mana Puan Naimah yang berusia 66 tahun akan didakwa di bawah Seksyen 36/2 Akta SPRM 2006 kerana didakwa gagal mematuhi notis meminta untuk mendedahkan maklumat mengenai aset atau bahasa mudahnya berhubung
bertuduhan gagal isytihar harta. Dan pertuduhan ini susulan keterangan diberikan kepada SPRM pada awal Januari lalu, iaitu selepas beliau berserta dua anak lelakinya yang hadir ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya untuk memberi keterangan serta membantu siasatan SPRM terhadap suaminya yang juga bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin. Sebelum ini pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram SPRM, Datuk Muhammad Zamri Zainul Abidin, mengesahkan bahawa kenyataan telah diambil daripada Toh Puan Naimah dan juga dua anak lelaki Tun Daim itu untuk membantu siasatan di bawah Undang-Undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram. Dan SPRM turut menjelaskan bahawa siasatan ke atas Tun Daim adalah berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada kertas Pandora ataupun kertas siasatan. Kes itu telah pun dibuka pada Februari tahun lalu dan pada ketika ini pendakwaan masih lagi berjalan di Mahkamah Session 9 dan sebentar nanti kita akan mendapat tahu butiran terhadap pendakwaan tersebut. Baiklah Hanim, saya kira itu saja perkembangan yang boleh saya bawakan di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur pada ketika ini. Kita kembali kepada Hanim di Wisma Bernama. Silakan. Terima kasih Zana untuk laporan itu tadi. Kerajaan komited dalam menyelesaikan isu kesesakan trafik di ibu kota melalui perbincangan bersama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Polis Diraja Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata, masalah itu sudah lama berlaku dan perlu ada penyelesaian. Dan kebanyakan mereka yang masuk ini ada atas urusan-urusan kerja dan ada jugalah yang kalau kita lihat urusan-urusan yang lain juga datang dari luar. Jadi ini yang kita lihat sebenarnya kalau yang terbaik mungkinnya kalau kita ada penggunaan meningkatkan penggunaan kenderaan awam lah ya berbandingkan dengan kenderaan individu. Tetapi ini perlukan perancangan yang sangat teliti lah sebelum kita membuat apa-apa keputusan. Bercakap selepas melakukan lawatan kerja di Balai Polis Trafik Tun Heshasli, beliau berkata jawatankuasa Kabinet bagi mengatasi masalah kesesakan trafik juga telah mengemukakan beberapa cadangan berdasarkan rekod antara 1.3 juta hingga 1.5 juta kenderaan memasuki ibu kota setiap hari. Dengan itu sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, kembali bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Tadi Saliha ada bercerita tentang gambar-gambar lama Saliha yang mungkin disimpan lama. Memori. Betul-betul. Memori kadang-kadang kita ingat. Sebenarnya memori itu adalah sesuatu yang kita simpan dalam minda dan juga dalam hati kita. Tapi kadang-kadang ada juga gambar-gambar yang kita simpan secara fizikal. Dan juga gambar-gambar lama, tak tahulah macam sekarang ni generasi semua gambar-gambar dalam telefon ataupun dalam komputer, dalam iPad dan sebagainya. Tapi kalau zaman kami lah. zaman kita. Masih lagi ada gambar-gambar yang dicetak ataupun gambar fizikal lah, gambar yang printed kan. Dulu kita kamera guna negatif, jadi kita kena cuci gambar tu. Dan salah satu cara untuk kita memelihara, kadang-kadang bila kita tengok balik album lama, gambar-gambar tu ada pula yang dah rosak dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada cara untuk memelihara dan juga memelihara gambar-gambar dan juga dokumen-dokumen lama. Macam sekarang ni dokumen-dokumen penting mungkin ramai antara kita yang akan laminate kan supaya dokumen tu tak rosak dan sebagainya. Tapi itulah sebenarnya topik perbincangan kita untuk hari ini adalah pemeliharaan dokumen-dokumen dan juga gambar-gambar lama. Dan bersama kita yang telah kami jemput khas adalah Kurator Balai Seni Negara iaitu Puan Tan Hui Kun. Betul tak saya cakap sebut ni? Betul betul. Tan Hui Kun. Okey. Selamat datang ke Apa Khabar Malaysia. Sekarang kita nak kongsilah sedikit macam mana antara kadang-kadang bila kita simpan sesuatu dengan lama, kita dah mungkin simpan dalam bilik store dan sebagainya, kita tak menjaga sesuatu tu dengan betul-betul. Tapi sebenarnya ni benda saya belajar tak sebenarnya Saliha. Ada method ataupun ada cara untuk kita nak pelihara dan memelihara dokumen-dokumen, gambar-gambar, videotape, kaset dan sebagainya. Saya pasti ada ramai di antara anda di luar sana yang merupakan pengumpul-pengumpul barang-barang lama juga. Jadi Puan Tan, mungkin boleh mulakan dengan ceritakan kepada kita dulu mungkin boleh ceritakan kepentingan
kita sebenarnya untuk memelihara dan memulihara dokumen-dokumen lama, terutamanya ialah untuk kita bukan saja nak simpan memori tu, tapi sebenarnya lebih penting lagi untuk kita menjaga warisan dan juga menjaga sejarah tu sendiri. Ya, betul. Okey. Memang barang-barang atau bahan-bahan, dokumen, gambar-gambar sangat bernilai ya, secara ketara atau tidak ketara warisan ini. Tapi masalah environment kita selalu sebenarnya musuh utama kita ialah kita punya cuaca, iklim kita. Climax kita memang humidity tinggi, kelembapan tinggi, dan dia suhu dia kadang-kadang sangat sejuk, sangat panas. Okey. Kedua ialah pest, iaitu serangga-serangga binatang-binatang kan. Kita tak boleh elakkan yang ni hama-hama kecil ke atau silverfish. So dua-dua ni yang ialah yang paling ketara lah kita dah selalu nampak, atau musuh yang utama untuk makan dokumen kita kan. Jadi untuk memeliharanya kita selalu perlu menjaga humidity, iaitu pelembapan kena menjaga, dan juga suhu kena jaga, dan pencahayaan satu lagi sangat utama. Pencahayaan selalunya kita UV terlalu tinggi, dia akan menghakis permukaan. So kalau boleh simpan dalam keadaan yang selesa, dia bukan tertutup habis. Dia kena ada pengudaran yang bagus. Selalu kita kalau lamination atau masuk dalam album, dia dah tutup dengan plastik. Lama-lama dia juga akan menghasilkan kesan yang akan datang. Jadi tips-tips tu kita boleh juga aplikasi kepada gambar-gambar lama ataupun dokumen lama yang disimpan di rumah sekarang. Berbalik kepada sebagai seorang kurator, Puan Tan, jadi apa sebenarnya di sebalik tabir dan proses-proses dan skop-skop kerja yang mungkin kita kat luar sini tak tahu sebenarnya kurator ni apa skop kerjanya itu? Skop kerja kurator yang paling-paling asal dari Latin, perkataan Latin, iaitu cure atau caretaker, yang memang hanya wujud, jabatan ni hanya wujud dalam museum, iaitu kita caretaker untuk artifak, bahan-bahan yang khazanah museum. So kita curator, kita caretaker, dan ikut zaman, dan jabatan curator ni dah evolving. Curator juga kena merangka pameran yang sesuai dengan artifak yang kita jaga, dan so untuk membuat konteks yang sesuai untuk membiar public, orang awam memahami khazanah yang disimpan di dalam museum. So jabatan curator ni semakin ikut zaman, semakin berkembang. Dan so sekarang dalam museum kita ada conservator dan juga pecah dengan curator. So curator kebanyakan menjaga curated program atau curated exhibitions. Conservator dia akan fokus di conservation. Itu adalah jabatan di mana dia memelihara ataupun memuliharalah artifak-artifak lama dan sebagainya. Untuk Puan Tan sendiri, sebab Puan Tan daripada Balai Seni Negara, dia adalah satu galeri di mana ada banyak artwork dan sebagainya. Curator di museum lain, curator di Arkib Negara contohnya lain. Jadi untuk Puan Tan sendiri, sebagai curator di Balai Seni Negara, apakah mungkin antara jenis-jenis dokumen ataupun jenis-jenis gambar ataupun hasil-hasil seni yang Puan sendiri uruskan? Saya 5 tahun di education program, curator untuk education, 5 tahun di pameran, pengurusan pameran. Lepas tu sekarang baru dalam koleksi dan konservasi. Secara jujurnya, saya baru, walaupun kita dah menyelidik koleksi negara, iaitu koleksi negara, kita panggil koleksi negara apa yang kita simpan, kita peroleh sebagai khazanah negara. Contohnya macam mana, Puan Tan? Boleh ceritakan sikit apa antara koleksi yang diperoleh tu? Setakat ni kita hampir ada 5,000 buah karya seni yang
inventory, tapi 5 buah ribu karya seni ini tidak termasuk item yang sebenar. So tu satu registration untuk satu karya, mungkin di bawah dia satu karya instalasi, bawah dia ada 100 item. Wow. Yeah, so dalam record dia lah 5,000. Okay, so dalam 5,000 ni kita ada pecahan paper, kertas, jenis kertas, jenis catan, iaitu catan minyak, cat minyak, akrilik atau mixed medium. Kita ada acar. Kita ada instalasi. Yang zaman sekarang kita ada media baharu. Okey, media baharu tu macam mana? Media baharu tu apa? Bentuk-bentuk Bentuk-bentuk koleksi. Digital kita art ada ke macam mana? digital time based, kita panggil time based media, iaitu dia lebih cenderung ke digital art. So Okey, di antara dalam banyak-banyak koleksi yang melibatkan koleksi negara ini juga bahan-bahan mana yang mungkin dalam orang kata penjagaan Puan Tan sendiri ada kerumitannya sendiri dan kenapa? setiap Bentuk dokumennya. setiap genre sangat rumit. Okey. Setiap kriteria atau kategori ini dia ada pengkhususan yang spesialis yang berbeza. So kertas memang ialah kertas satu spesialis yang sangat-sangat lain, sebab kertas dari dulu 5,000 lalu dari Egypt, dari China ada teknologi membuat kertas. So kertas memang mempunyai history yang lama, dan cara-cara preventif atau menjaga, memelihara kertas adalah berbeza. Jadi sampai kalau digital art, time based media, pengkhususan untuk menjaga time based media sangat berbeza. Konsep dia berbeza. So setiap kategori ini dia ada conservation pengkhususan yang berbeza. Okey. Mungkin Puan Tan boleh jelaskan sikitlah. Pastinya daripada tahun-tahun sebelum-sebelum kita banyak lagi artifak-artifak ataupun dokumen-dokumen yang fizikal. Sekarang lebih banyak lagi bahan-bahan yang dalam bentuk digital sendiri. Macam mana mungkin evolusi dalam pemeliharaan dan pemeliharaan orang kata ialah bahan-bahan tersebut? Bahan-bahan yang cabaran ialah ruang lah. So kita kena menyediakan ruang yang berbeza, sebab untuk menjaga kertas kita ada ruang repository untuk menyimpan karya-karya koleksi kertas dalam suhu pelembapan yang berbeza. Jadi ruang dia dalam sistem penjagaan kebakaran pun berbeza. Kalau dengan catatan time-based media, dia punya penjagaan pun berbeza. Okey. Jadi Puan Tan juga menyebut tentang ruang yang sebagai cabaran ini. Jadi mungkin di masa hadapan, adakah kita akan considerkan orang kata apa sebagai digital itu, mendigitalkan dokumen ini di masa akan datang? Apa mungkin usaha dan tahap usaha kita sekarang? Sebenarnya digital dia tidak mengambil ruang, tapi dia ada pengkhususan, iaitu sebab cara penyimpanan digital, data digital adalah berbeza. Dari dulu guna tagman. Lepas tu kita kena digitalize jadi data, jadi pen drive. Sekarang mungkin kita simpan dalam form yang pen lain drive, bentuk pen drive. Pada masa depan kita tak tahu, mungkin cloud sahaja kan. So digital memang satu pengkhususan yang sangat-sangat berbeza. Tapi itulah saya lihat sebenarnya kan tak semua benda yang boleh didigitalisasi. Ada sesetengah bahan-bahan yang memang kita kena simpan atau memang kita kena pelihara dalam bentuk fizikalnya yang asal. Okey, kita nak sambung lagi borak dengan Puan Tan selepas ini, tapi kita akan berhenti untuk berehat untuk seketika. Jangan ke mana-mana. Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan ribat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah.
Amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita. Kementerian Kesihatan Malaysia mentransformasikan perkhidmatan kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Antara inisiatif yang diwujudkan ialah pengukuhan modal insan, sokongan padu penjawat awam, kertas putih kesihatan, baik pulih dan naik taraf klinik, program memasyarakatkan perkhidmatan klinik pergigian sekolah, inovasi perkhidmatan kesihatan, pendigitalan perkhidmatan kesihatan, skim perubatan madani, program madani afiat seluruh negara, perkhidmatan kesihatan pergigian menerusi klinik bergerak. Melalui inisiatif yang diwujudkan, kerajaan akan terus menjaga kesejahteraan rakyat demi melahirkan masyarakat yang berdaya saing dan mampan. Terima kasih terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Okey, kita nak sambung berkenaan tentang topik memelihara dokumen dan juga gambar. Baru-baru ni juga saya nak kongsi bersama dengan anda dan juga Pasha juga saya sempat pergi ke galeri di Auckland dan di saya sendiri tengok memang pelbagai orang kata apa hub-hub dan juga bahagian-bahagian yang berbeza. Betul. Jadi ada juga bahagian yang menunjukkan bagaimana mereka memelihara dokumen dan juga gambar. Jadi kita nak tanya kepada Puan Tan bagaimana perspektif di Malaysia pula. Adakah kita mungkin menghala ke arah itu ataupun bagaimana usahanya? Okey, di Malaysia kita nasib baik ada agensi-agensi lain seperti Perpustakaan Negara, Arsip Negara juga memelihara dan menyimpan banyak dokumen yang penting untuk negara ini. Dan di Balai Seni kami menyimpan karya-karya seni yang penting. Okey, karya seni kita ada Gubernur Frank Sudahan, dia punya sketsa waktu dia reki dari sungai-sungai ke sampai Pahang sampai Kelantan. So sepanjang perjalanan dia, dia ada membuat sketsa. Okey. Ya, so kami ada sketsa ini. So kita boleh track. Oh, sebenarnya waktu zaman 1870 lebih mereka menerokai jalan-jalan kita sampai jumpa Sultan, engage dengan orang kampung, macam mana keadaan dia orang, dengan lifestyle dia orang, orang barat, nak breakfast dalam hutan, senario dia macam mana, semua dalam sketsa. Okay. Tapi itu dah menerusi sketsa tu kita dah kira dia sebagai sumber secondary lah ataupun tertiary sumber. Jadi sebenarnya pemeliharaan dokumen-dokumen dan gambar-gambar ni sebenarnya penting adalah apabila kita memelihara primary source itu sendiri. Kita nak tanya juga pada Puan Tan, tadi ada sebut mengenai outreach program yang ada dijalankan oleh Balai Seni Negara sendiri. Mungkin Puan Tan boleh ceritakan sikit, mungkin ada kerjasama antara sekolah-sekolah ataupun institusi pendidikan dalam negara? Okey, jadi benar anda cakap, kalau karya-karya seni memang selamat sebab dalam repository kita, minta maaf, repository kita memang sesuai dan senang, selamat untuk menyimpan karya. Tapi untuk public, untuk orang awam, macam mana kita menyimpan dokumen-dokumen dan gambar-gambar yang bernilai, yang ada kenangan, ada sentimen yang kita nak simpan, macam mana kita simpan. So kita pun cuba membuat community project masuk dalam rural, terutamanya remote area, kawasan luar bandar, kawasan luar bandar, untuk ke kampung-kampung yang terjejas dengan banjir. So kita pernah pergi ke Uludong, ke tempat Kelantan, Sabah, Sarawak. Ya, kita dah masuk ke tempat tu. So di Raup kita sebenarnya ada sejarah. So pernah ada kolektor, rumah dia banjir, kita turun lepas banjir, kita turun untuk clean, bersihkan dia punya koleksi seni. Ada kolektor.
Maknanya Balai Seni Negara memang ada memberi perkhidmatan itu kepada orang ramai. Tak pula saya tahu. Maknanya kalau saya ada koleksi kaset-kaset ataupun video tape lama dekat rumah yang rosak, boleh ke saya ke Balai Seni Negara untuk mendapatkan perkhidmatan memelihara bahan-bahan tersebut? Okey, yang ni kita kaset-kaset atau video-video mungkin Arkib Negara lebih arif dalam skop ini. Jadi kami lebih kepada karya seni, gambar, dokumen-dokumen lama seperti sijil kelahiran atau kita masih boleh handle. Jadi lepas ni Pasha dah boleh balik korek koleksi-koleksi yang lama untuk kita lihat, mungkin boleh diberikan untuk orang kata apa, consideration ya. Jadi balik kepada servis-servis yang disediakan. Sebenarnya apa lagi servis-servis yang disediakan dan mungkin untuk pengetahuan semua penonton Perkabaran Malaysia hari ini? Okey, so saya ambil contoh di Uludong. Okey, kami sebab ada kenduri seni kampung. Melalui program kenduri seni kampung, iaitu kita kolaborasi dengan artis tempatan. Dia menjadi penganjur utama. Beliau akan engage, panggil orang kampung macam mana kita nak buat satu program seni tetapi dalam konsep gotong royong. So ada kenduri, makan-makan, ada program seni, ada gotong royong bersihkan sungai. So kita program kenduri seni kampung, iaitu macam tu. So salah satu program ialah kita turun untuk membantu bagi kesedaran memelihara dan memelihara dokumen-dokumen lama dan gambar-gambar lama orang kampung. So sebelum hari program, kami turun awal sikit, kami pergi ke rumah-rumah, menziarahi rumah-rumah, menunjuk contoh-contoh. Ada dokumen ni dah, ada gambar-gambar seperti ni. Kalau ada, bagaimana kondisi gambar-gambar itu atau mereka nak macam mana menyimpan. So kami breaking dulu, kami ambil tahu dulu orang kampung cara penyimpanan atau cara mereka untuk simpan gambar-gambar lah yang bernilai untuk dia orang. Macam mana kita boleh membantu. So hari program mereka bawa bahan-bahan itu datang. Kami terus membuat satu cara, iaitu capsulate. Kita encapsulatekan gambar-gambar dia orang supaya dia bertahan. Encapsulate sebenarnya ialah mengganti konsep lamination. Seperti tadi anda ada cakap lamination. Tapi sebenarnya lamination ni, kalau kita ada dokumen yang penting atau gambar satu-satunya gambar kita nak simpan, jangan laminate. Jangan laminate. Ingat tu ya. Kerana lamination tu sebenarnya akan merosakkan gambar itu sendiri. Okey, saya nak minta pandangan daripada Puan Tan sendiri sebagai seorang curator yang telah pun bekerja di Balai Seni Negara selama bertahun-tahun. Mungkin ramai antara kita yang selalu keluar negara, travel dan sebagainya. Antara salah satu kegemaran saya bila melawat negara luar adalah pergi ke museum-museum. Nah, itu salah satu cara untuk kita mengenali atau mempelajari tentang sesebuah negara itu dengan lebih mendalam lagi. Untuk kita di negara Malaysia ni, macam mana kita menggalakkan lebih lagi ramai orang di luar sana, bukan sahaja museum negara tetapi juga untuk melawat balai seni, dan arkib pun sebenarnya dibuka kepada orang ramai di luar sana untuk melawat. Kita nak galakkan orang ramai untuk lebih lagi mencintai dan mengenali warisan dan juga sejarah negara. Kita sangat bersyukur lepas COVID, dan social media sangat membantu. Dan kita sebenarnya dah menerima pelawat yang mendadak dari yang sebelum MCU. So setakat ni yang datang ke Balai Seni Negara atau pergi ke museum-museum tengok dari secara general, social media amat membantu. Tapi sekarang ialah kita cuba, selain kita tunggu orang datang, kita keluar ke outreach. Dan situlah outreach program yang dijalankan oleh Balai Seni. Program. So untuk biar orang-orang tahu, tapi mereka yang datang sini, sebenarnya kita ada art hospital. Art hospital atas, level atas, bila sampai ke galeri, telah melawat semua pameran, turun ke bawah. Art hospital kita di Southeast Asia hanya satu-satunya ialah konsep terbuka, iaitu pelawat boleh melihat lab kita dan cara repository acar kita dari kaca.
Wow. Okey, itu menarik. Saya rasa lepas ni kita dah boleh melawat Balai Seni Negara. Ramai-ramai kita boleh pergi ke Balai Seni Negara. Betul. Sebab sebenarnya negara Malaysia ini juga banyak keunikan seni dan juga dokumen-dokumen menarik yang anda boleh lihat di Balai Seni Negara. Jadi kita nak ucapkan terima kasih yang pastinya kepada tetamu istimewa kita hari ini, Puan Tan Hui Kun, iaitu Kurator Balai Seni Negara Malaysia. Okey, kita nak berhenti berehat untuk seketika. Selepas ini akan kembali dengan tetamu kita yang seterusnya. Jangan ke mana-mana. Apa makna cinta di hatimu? Itu dia, sedih saya teringat zaman-zaman putus cinta dulu. Patah hati Saleha, patah hati saya. Basha macam mana? Okey, tapi begitulah bila kita bercakap tentang cinta ni kan lumrah cinta. Ada yang lumrah, ada lumrah cinta, ada yang bertemu di pelamin. Tapi kan Saleha kadang-kadang bertemu di pelamin tak semestinya akan ke jannah orang kata. Yelah, itulah dia. Apa-apa pun kita sebenarnya nak cerita pasal lagu. Betul, bukan cerita tentang kisah cinta Saleha. Okay. Dan pada hari ini kita ada penyanyi yang menyanyikan lagu Cinta Dalam Hati, iaitu Mahzan Aftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat datang ke studio kita. Kita nak tanya dia masih dalam fasa putus cinta ke macam mana ni? Fasa dah reda dah. Fasa reda Okey. Reda tu saya dengar mendalam sebenarnya. Kenapa reda ni? Dan lagu ni berkisah tentang apa sebenarnya ni? Lagu ni Cinta Dalam Hati ni berkisah tentang harapan seorang lelaki terhadap seorang wanita lah yang dia belajar kat luar negara lah. So mengharapkan bila balik tu kita akan kembali bersama, tapi lalas punya dia dah ada orang lain. Tapi betul lah cakap lumrah lah orang lagi-lagi bercinta jarak jauh kan, sedangkan yang dekat pun boleh terputus di tengah jalan. Okey, Cinta Dalam Hati mungkin boleh ceritakan sikit siapakah komposer, lyricist dan sebagainya? Komposer lirik daripada saya sendiri bersama dengan rakan saya lah. Lepas tu arrangement semua pun daripada saya sendiri. Semua sendiri. Okey. Jadi Mahzan, lagu ni sebenarnya dah lama dilancarkan ke ataupun bila dikeluarkan ini? Lagu ni dilancarkan pada bulan Ogos tahun 2023 lah, tahun lepas. Okey. Jadi setakat ni daripada tahun lepas bulan Ogos 2023 setakat ni lah sampai ke bulan Januari, macam mana orang kata reaksi ataupun penerimaan peminat-peminat terhadap lagu Cinta Dalam Hati? Alhamdulillah lah, lagu saya setakat ni alhamdulillah. Mana-mana pun orang kenal lah, tahu kita ada lagu sendiri. Mana-mana pun macam saya bekerja dalam jabatan polis. Dalam polis. Kerja hakikinya sebagai seorang polis. So ada show-show dalam polis jugalah, macam tu lah. Okey, itu menarik ya. Bakat terpendam. Okey. Apa yang membuatkan Mahzan ni kata tertarik, memang minat dengan bidang muzik daripada kecil ke, daripada sekolah ke? Saya daripada atuk saya lah. Atuk saya daripada Johor. So dia main ghazal, nyanyi untuk ghazal. Okay. So daripada situlah kita minat. So pakcik-pakcik saya semua, saudara-saudara semua memang kekil menyanyi lah. Macam mana boleh jadi polis pula? Kenapa tak menceburi bidang seni tu secara full time orang kata? Polis minat dalam polis ni minat lah, sebab kita tengok daripada segi pakaian, disiplin, macam tu lah. So bila dalam polis pun ada dia punya band, ada dalam kumpulan band kan, so ada acara-acara dalam majlis PDRM kita terlibat lah untuk menyanyi. Okey, alright. Jadi kalau selepas ni memang lagu ni dah dilancarkan, jadi macam mana orang kata untuk acara-acara tertentu, jemputan-jemputan nyanyian dan sebagainya. Jadi bagaimana sekarang? Sekarang alhamdulillah mana-mana show daripada PDRM yang akan panggil saya lah.
Keluar luar pun ada juga majlis-majlis kahwin macam tu. Okey. Social media mungkin nak kongsi dengan kita? Social media saya daripada banyak live pada TikTok juga. Sekarang banyak buat live TikTok. So dari situ pun orang berkenal daripada TikTok jugalah. Okey. Okey, kita nak tanya, lagu Cinta Dalam Hati ni adakah ia merupakan single pertama untuk Mahzan ataupun single pertama untuk Mahzan? Okey. Sebenarnya nak korek lagi dalam cerita dalam hati ni. Sebab cerita dalam Cinta Dalam Hati dia kena diceritakan supaya macam Mahzan cakap lah, bolehlah kita reda pasal cerita dia. Adakah ia berkisar tentang pengalaman sendiri ataupun pengalaman rakan ataupun ahli keluarga? Macam mana? Ataupun? Ya, pengalaman sendiri. Pengalaman sendirilah. So, saya kenal dengan seorang wanita ni. Dia seorang nurse dan dia belajar di luar negara. So, dia balik tengok ada orang lain. So, itulah lagu Cinta Dalam Hati ni. Okey. Maka terlahirlah lagu Cinta Dalam Hati ni disebabkan orang kata pengalaman peribadi sendiri ni. Jadi betul. Mungkin menuju ke hadapan, mungkin orang kata apa-apa yang anda pelajari untuk yang lepas-lepas ini? Pengalaman, apa kata orang, kena banyak sabar lah. Sabar dan move on, reda. Move on. Okey, untuk Mahzan sendirilah kan, kerana telah pun melalui orang kata pengalaman ni lah, untuk ramai orang akan kata satu pengalaman yang pahit. Tapi untuk Mahzan sendiri, macam mana jalan ataupun cara Mahzan orang kata overcome, menerima keadaan itu? Menerima saya buat aktiviti lain. Saya suka buat aktiviti luar juga. Saya menyanyi, saya suka hiking. Dari situ kita release tension jugalah. Lupalah benda-benda yang lepas tu, yang sakit tu. Macam tu. Dan jadi bila anda hasilkan lagu-lagu sebegini, jadi sebenarnya apa motif dan juga objektif yang bila anda kita kat luar mendengar lagu sebegini, apa yang anda mereka rasakan bila mendengar lagu ciptaan ni? Lagu ni bila mendengar lagu ni, nampaklah kita berluahan daripada seorang lelaki tu kepada perempuan yang telah ditinggalkan tu lah. Luahan ni, Pasha? Luahan, okey. Saya sebenarnya tertanya-tanya. Nak tak tahulah, mungkin kalau agak sensitif ke tak ke, tapi ikut pada Mahzan lah nak jawab ke tak kan. Rasanya adakah message tu sampai kepada yang ingin ditujukan tu? Ingin ditujukan sampai. Okey. Okey, mungkin dari sudut penciptaan lagunya ini, genre sekarang untuk sebegini. Jadi mungkin apa lagi yang dihasilkan di masa hadapan, genre-genre yang berbeza mungkin? Pendapat anda? Saya akan datang mungkin dengan genre slow rock, lagu-lagu seperti lama, Rahmat Eka Matra. Sebab saya pernah viral juga suara seakan Rahmat Eka Matra. So banyak saya cover Rahmat Eka Matra. Kita dah tahu dah dia. Kalau suara seakan-akan tu kita kenalah belanja sikit dah. Tapi belum lagi bukan sekarang, hujung nanti kita minta belanja suara sikit. Apakah mungkin antara sebab lepas ni mungkin nak explore genre yang berbeza pula. So adakah subjek atau topik tu masih berkenaan cinta ke ataupun macam mana? Mungkin tidak, atau saya mungkin sama, atau saya genre kepada ketuhanan. Sekarang banyak mesej pun, banyak lagu cinta tapi bukan cinta pada orang juga, pada cinta pada Tuhan lah. Ya, dan untuk Mahzan sendiri dia di samping sebagai seorang penyanyi, ada atau tidak anda lakukan juga ciptaan lagu ataupun kompos untuk orang lain juga contohnya? Setakat ni lagu dekat yang lirik saya simpanan sendiri ada 3. Tapi saya tak bagi lagi kat orang lah. Mungkin rahsia simpan dulu. Simpan dulu untuk diri sendiri, atau mungkin ada orang lain yang mungkin nak, saya akan bagilah. Pasha nak menyanyi? Tak. Saya nyanyi karaoke je boleh lah saya. Untuk Mahzan sendiri, macam mana Mahzan melihat perkembangan kerjaya dalam bidang seni untuk perancangan ke hadapan? Zaman sekarang ni, kalau kita nak daripada segi dalam seni, dunia seni menyanyi ni, fokus pada media sosial. Itu main peranan sekarang ni. Saya ada orang main
sekarang orang banyak main TikTok, buat live secara TikTok kan, daripada situ orang bagi gift lah apa semua. Dari situ, daripada TikTok juga banyak orang kenal kita macam tu. Itu sangat bantulah. Ya. Jadi Mazan dah terjun ke dalam bidang nyanyian ni, sebenarnya kita nak tahu jugalah idolanya tu siapa dalam yang you look forward. Pasti ada seseorang yang Mazan menjadikan sebagai idola dan juga mungkin di masa depan kalau ada chance diberikan peluang berduet. Siapa? Saya idola Kai Bahar. Oh, Kai Bahar. Okey, sebenarnya Kai Bahar juga lahir daripada bakat-bakat semula juga kan. Dan tadi Mazan juga cakap aktif di TikTok dan sebagainya. Jadi mungkin anda rasa peranan social media itu bagaimana sebagai seorang penyanyi baru? Penyanyi baru sangat membantulah dalam media sosial ni. Dari situ kita ajak update buat cover lagu lama-lama atau lagu sendiri atau lagu lama orang lain lah. So dari situ daripada dari situ dapat bantulah bertambah kita punya follower daripada TikTok account, daripada situ orang kenal kita macam tu lah. Untuk Mazan sendirilah boleh dikira sebagai penantang baru kan dalam industri muzik ataupun industri nyanyian. Pandangan Mazan sendiri, penerimaan orang ramai terhadap artis-artis baru macam mana? Penerimaan artis baru ni bagi saya sekarang ni sebab daripada segi media sosial jugalah. Sebab sekarang banyak sangat artis baru, ada yang daripada TV, ada daripada TikTok daripada TikTok. So cabaran tu kata orang banyak sebab banyak sangat bakat-bakat baru. Cabaran untuk Mazan sendiri, antara cabaran yang dihadapi sendirilah untuk keluar sebagai seorang penyanyi baru ni. Cabaran tu kata orang macam ni, mungkin ada peristiwa yang anda ingat dan tak boleh lupa sampai sekarang sejak bergelar seorang penyanyi ni. Cabaran daripada segi cabaran saya daripada cover tu ada yang support daripada saya, ada yang ada orang tengok, ada orang komen negatif jugalah. Kadang-kadang macam tu lah, itu cabaran jugalah. Ada orang suka, ada orang tak suka. So kita ambil benda tu positif lah macam tu. Okey. Tadi kita sebut-sebutkan katanya Mazan suara macam ala-ala Eka Matra macam tu kan. Sekarang lah tiba masanya untuk Mazan kita nak belanja suara sikit. Boleh tak? Sikit. Okey. Tidakkah engkau sedar siapa diriku ini? Bukan merak kayangan, tapi gagak dirimbang. Gagak dirimba. So umpama gagak dirimba tu adalah Mazan lah. Merak di kayangan tu adalah si dia yang barulah. Terima kasih belanja kita baik-baik, lirik yang penuh bermakna. Pasha pun dah komen lagi kat situ. Tak apa. Apa-apa pun Mazan, sekali lagi untuk penonton kita di luar sana, kalau nak dengarkan lagu Mazan, mungkin boleh kongsikan handle social media dan sebagainya. Baik, boleh dengarkan Cinta Dalam Hati di media sosial saya, dalam channel YouTube One More NSG, di akaun TikTok saya juga Mazan Aftar, dan Instagram saya Mazan Aftar. Itu dia Mazan Aftar dengan lagunya Cinta Dalam Hati. Cinta kita simpan dalam hati. Cinta kita simpan dalam hati. Okey. Dan terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita. Orang kata apa dengan dah siap belanja lagu lagi Pasha? Betul. Pasti kita belanja nasi lemak pula. Okey, apa-apa pun itulah pengisian kita yang sangat orang kata ringan-ringan je kan. Hari ni diharapkan perkongsian kita adalah bermanfaat pada anda di luar sana. Tapi sebenarnya saya lebih saya tertarik sangat dengan Puan Tan tadi tu. Lepas ni bolehlah kita bawa gambar-gambar lama kita ke Balai Seni Negara untuk dipelihara ataupun dipelihara. Ada cara untuk memelihara gambar dan juga dokumen dan juga gambar. Jadi pastinya kita bawakan kepada anda sisipan ataupun isi-isi yang memberi manfaat buat anda semua penonton Apa Khabar Malaysia. Terima kasih terus setia sejam bersama dengan kita. Saya Nur Salihah Azmi. Seperti biasa, jaga diri, jaga kesihatan dan juga jaga makan. Semua insya-Allah kita akan berjumpa lagi.